صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Waalaikumsalam warahmatullahi Tuan Haji Nasir. Masya Allah, tabarakallah. Ibu ayah yang dirahmati Allah, macam mana saya maklumkan tadi dalam grup, bahawasanya pada pagi ini kita punya pengajian adalah ulang kaji ilmu, ulang kaji Nahwu Al-Miftahi peringkat yang pertama. Jadi ibu ayah, untuk Nahwu Al-Miftahi peringkat pertama, setakat ni yang saya dah bagi sampai nota 7 sahaja. Okey. Dan saya akan buat rakaman lagi dan lagi insya-Allah. Cuma untuk intake yang kedua pada bulan 9, ibu ayah yang tak pernah belajar lagi boleh belajarlah insya-Allah. Akan datang bila ada Nahwu peringkat kedua, peringkat ketiga, mesti didahului dengan Nahwu peringkat pertama dulu. Insya-Allah ibu ya. Okey, kita terus ibu ayah. Apa kita nak belajar hari ini? Kita nak belajar hari ini mengenai fa'il. Walaupun dalam audio syarah saya tak bagi lagi, tapi hari ni saya nak tunjuk pada ibu ayah. Saya nak kenalkan pada ibu ayah apakah itu fa'il, apakah itu maf'ul, begitu. Okey. Sekejap ya, saya nak tulis kat grup. Okey. Kita nak belajar kenal fa'il dan maf'ul bihi. Fa'il dan maf'ul bihi. Contoh ibu ayah. Saya kata okey. Saya tulis dulu ya. Saya tulis dulu. Akala, okey. Siapa yang makan ni? Siapa yang makan? Zaid makan. Akala Zaidun. Biasa kalau contoh dalam kitab-kitab banyak bagi nama Zaid. Tak apalah. Akala Zaidun. Apa yang dia makan? Dia makan ya. Saya tak sempat nak tulis. Dan tulis je dia orang masuk. Alhamdulillah lah. Okey. Nampak saya bagi. Akala Zaidun as-samaka. Akala Zaidun. Okey ibu ayah. Akala ni fi'il madhi. Fi'il madhi past tense. Tapi ayat kita mulakan dengan fi'il kan? Ayat kita mulakan dengan fi'il. Maka ibu ayah ada yang belajar sebelum ni kita panggil jumlah fi'liyah. Jumlah tu ayat fi'liyah ni yang dimulakan dengan fi'il. Kita ada bincang hari tu. Okey. Jadi ibu ayah akala ni fi'il madhi. Contoh kita bagi ayat tadi, akala Zaidun as-samaka, telah makan. Biasa kalau dalam kitab-kitab lama, kalau fa'il ni dia terjemah oleh, telah makan oleh Zaid. Dan maf'ul bihi biasa terjemahnya akan. Telah makan oleh Zaid akan ikan. Maksudnya Zaid telah makan ikan. Tapi kalau bahasa kitabnya, telah makan oleh Zaid akan ikan. Jadi ibu ayah, dalam ayat akala Zaidun as-samaka ataupun jumlah, ayat ataupun jumlah dalam bahasa Arab, siapa yang melakukan perbuatan makan? Zaid yang makan kan? Maka Zaid dipanggil fa'il. Orang yang melakukan perbuatan ataupun pelaku kepada perbuatan tersebut. Zaid dipanggil fa'il. Fa'il.
Okey. Sedangkan apa yang kena makan? Yang makan tu Zaid, yang kena makan ikan, as-samaka ikan. Maka as-samaka dipanggil maf'ul bihi, maf'ul bihi begini. Jadi apa dengan makna fa'il? Yang pelaku kepada perbuatan tersebut dipanggil fa'il. Adapun maf'ul bihi, kesan perbuatan tu kena pada dia. Maksudnya makan, siapa yang makan? Zaid yang makan. Apa yang dimakan oleh Zaid? Ikan. Maka ikan tu jadi maf'ul bihi. Jelas ibu ayah? Okey. Contoh, saya bagi lain. Itu contoh nama orang. Itu contoh nama orang. Contoh saya kata lain. Okay. Allama. Allama juga adalah fi'il madhi ya. Allama, okey, contoh bagi nama lain. Contoh bukan nama, pekerjaan lah. Allama al-muallimu, okey. Allama al-muallimu, saya tulis sekejap ya. Okey. Al-hisab. Ibu tengok saya bagi contoh. Allama al-muallimu al-hisab. Allama tu fi'il madhi. Telah mengajar. Al-muallimu guru, seorang guru. Telah mengajar oleh seorang guru akan ilmu hisab, ilmu matematik. Jadi ibu ayah, begitu pada saya ibu ayah, mana fa'il, mana maf'ul bihi. Mana fa'il, mana maf'ul bihi. Fa'il al-muallimu. Jadi nasi kena sebut al-muallimu. Dalam ayat ni kita terus ambil al-muallimu. Guru lah maksudnya betul. Muallim fa'il. Al-muallimu fa'il. Ibu Asimah pun kena sebut al-muallim. Bukan muallim saja. Kita kena ambil yang betul. Al-muallimu macam Ibu Syariza. Tahniah Ibu Syariza ya. Al-muallimu fa'il. Maf'ul bihi al-hisab. Ayuh Haji Nasir dah tulis siap-siap dah kan. Maf'ul bihi al-hisab. Betul, al-hisab bihi. Apa yang saya nak bagi tahu kat sini boy ni? Apa saya nak bagi tahu ni? Okey, biasanya biasanya ibu ayah, biasanya fa'il ni biasanya di baris depan, biasanya baris depan. Pasal tu tadi saya bagi tadi apa? Akala Zaidun. Akala Zaidun as-samak. Telah makan oleh Zaid akan ikan. Maka Zaid tu fa'il dan Zaid adalah kata nama khas yang bertanwin. Maka Zaidun tu baris depan. Akala Zaidun. Kalau ditanya kenapa Zaidun baris depan Ustaz? Kerana dia adalah fa'il. Jawapannya kerana dia adalah fa'il kepada akala. Tadi lagi contoh tadi saya bagi allama. Allama al-muallimu al-hisaba. Allama al-muallimu al-hisaba. Telah mengajar oleh guru lelaki itu akan ilmu matematik. Maka al-muallimu itu fa'il. Al-muallimu fa'il, maka biasanya fa'il ni baris depan. Ibu ayah, saya kata biasanya. Biasanya fa'il baris depan, itu asas. Okey. Jelas ibu ayah. Sekarang ni macam mana kalau fa'ilnya dua orang? Fa'ilnya dua orang. Contoh tadi saya kata, okey. Tadi saya kata allama al-muallimu kan, saya bagi boleh ya. Okey, yang ni ibu ayah tak payah komen ya. Bagi saya tulis ni dan ibu ayah perhatikan. Okey. Yang saya bagi tadi allama al-muallimu al-hisaba. Bagaimana pula kalau dua orang guru lelaki yang mengajar? Ibu ayah tengok saya tulis. Tapi saya tak tulis baris ibu ayah rujuk pada baris yang saya bagi pada ayat sebelumnya. Ibu ayah tengok. Tadi allama al-muallimu al-hisaba. Fa'ilnya seorang al-muallim. Sekarang ni fa'il dah ada dua orang. Al-muallimani dua orang guru lelaki. Jelas ibu ayah, al-muallimani dua orang guru lelaki.
Okey. Sekarang ni fa'il dengan apa? Dengan menetapkan adanya alif. Dengan alif, dengan huruf alif. Allama al-muallimani, ada nampak tak alif kat situ boy ya? Alif pada alif nun tu, alif tu itulah dia yang menunjukkan apa ni, fa'ilnya adalah al-muallimani. Dalam al-muallimani itu ada alif nun. Ada alif nun sebagai tambahan dia, menunjukkan makna dua orang. Itu kita panggil alif tasniah. Alif menunjukkan makna dua. Allama al-muallimani. Maka ketika isim musanna, isim menunjukkan bilangan dua. Ketika mana dia menjadi fa'il, dia kena dengan alif. Dia mesti dengan alif. Pasal apa ibu ya? Kadang-kadang contoh seorang Islam muslimun, dua orang Islam muslimani. Cuma kadang-kadang dibaca muslimaini, boleh dibaca muslimaini. Dua orang beriman mu'minani. Kadang-kadang ikut keadaan tertentu dibaca mu'minaini. Begitu juga ibu ayah, dua orang guru lelaki al-muallimani, ni asalnya. Tetapi kadang-kadang boleh dibaca al-muallimaini. Okey, itu kita akan belajar bila dibaca al-muallimaini tu ustaz. Itu dalam keadaan dia nasab ataupun jar. Apa nasab, apa jar ustaz? Jadi kalau ibu tak pernah dengar nasab tu apa, jar tu apa, jangan tanya kenapa dia dengan dia. Jangan tanya. Ibu-ibu akan pening. Cukup saya bagi tahu, kalau bilangannya dua, isim musanna, bilangan dua, ketika mana dia menjadi fa'il, dia mesti dengan alif. Jelas ibu ya? Jadi allama al-muallimani, telah mengajar oleh dua orang guru lelaki. Apa yang mereka ajar? Al-hisaba. Al-hisaba maf'ul bihi. Maf'ul bihi. Boleh ibu ya? Setakat ni faham tak? Jelas? Okey, kalau siapa jelas tak payah komen jelas. Siapa yang tak faham aja komen tak faham. Untuk saya ulang lagi sekali. Kalau tak, saya teruskan terus. Okey, saya teruskan ya, ibu ya. Saya teruskan. Tak apa, kita tengok dulu. Kemudian, ulang. Okey, Ibu Zainab, ulang ya. Okey. Tak faham pasal masuk lambat. Kat ni baru masuk. Lepas ni ibu ya, kalau pukul 9 ibu kena ada tau. InsyaAllah. Ibu ya, lepas ni kalau pukul 9, pastikan pukul 9 tu kena ada. Tapi kalau masuk lambat, tak apalah. Kalau ada urusan. Tapi kalau dapat, pukul 9 tu pasal apa, nanti bila dah jauh macam ni, takut tu. Tapi kalau ada hal tak apalah, kat ni saya faham. Tapi kalau time-time lain, ibu-ibu ya, kalau ada apa, kalau dapat, tepat masa. Tapi kalau tak dapat, saya faham. Tapi join juga, jangan risau ya. Okey, saya ulang. Ibu Zainab dan Kak Nik daripada Gombak ya. Ibu ayah, saya tulis balik. Okey, tengok ya ibu ayah ya. Okey, hari ni kita bincangkan mengenai fa'il. Kita bincangkan fa'il. Ibu ayah, apa dia fa'il? Fa'il ni pelaku kepada satu-satu perbuatan. Fa'il lah. Saya bagi tadi, allama al-muallimu al-hisaba. Saya bagi fi'il madhi. Fi'il madhi, allama, telah mengajar. Mesti ada orang yang mengajar kan? Jadi kalau orang yang mengajar tu seorang guru, lelaki, al-muallimu, seorang. Biasanya kalau bilangan mufrad ini, bilangan seorang ini, bila mana dia menjadi fa'il, dia menjadi pelaku kepada perbuatan tersebut, maka ibu ayah dia dengan baris depan. Jadi kita baca al-muallimu. Dan maf'ul bihi, benda ataupun perbuatan itu kena pada apa? Dibuat oleh siapa dan kena pada apa? Dibuat oleh al-muallim. Itu al-muallim fa'il. Kena pada apa? Kena pada al-hisab, pada ilmu matematik. Maksudnya yang mengajar tu guru lelaki. Yang kena ajar tu adalah, yang diajar itu adalah ilmu hisab. Yang diajar adalah ilmu hisab. Okey. Bagaimana pula kalau fa'ilnya dua orang? Kalau dua orang, al-muallimu jadi al-muallimani. Untuk isim memberikan makna dua, tambah alif nun di belakangnya. Alif nun. Al-muallimani. Cuma kadang-kadang, setengah keadaan dibaca juga al-muallimaini. Al-muallimani pun makna dua orang guru lelaki. Al-muallimaini pun dua orang guru lelaki pun ya. Tapi adakah boleh main hentam saja semua kita nak guna al-muallimani? Semua tempat nak guna al-muallimaini? Tak boleh. Kena ada kaedah dia. Maka kita sedang belajar mengenai fa'il.
Bila fa'il ibu ayah, isim musanna yang menjadi fa'il, maaf, dia mesti dengan alif nun. Dia mesti dengan alif nun. Alif tu memberi makna dua. Jadi allama al-muallimani, telah mengajar oleh dua orang guru lelaki. Al-muallimani menjadi fa'il, al-hisaba jadi maf'ul bihi. Okey, Kak Nik dengan Ibu Zainab dah boleh faham sikit dah? Dah bertambah kefahaman ke insya-Allah? Kak Nik dengan Ibu Zainab? Alhamdulillah Kak Nik senang faham. Ibu Zainab faham, alhamdulillah Ibu ya. Okey. Kak Nik, Ibu Zainab dan ibu-ibu lain, jangan ingat kalau saya cakap tu saya marah, saya tak marah pun. Semua saya cakap umum lah untuk semua. Ibu Asimah, Ustaz maf'ul bihi akan baris atas ke? Okey Ibu Asimah, maf'ul bihi kita belum bincang betul lagi. Maf'ul bihi ni belum, tak semestinya baris atas saja. Tapi kita akan bincang step by step. Sekarang kita bincang pasal fa'il dulu Ibu. Ibu Asimah ya, kita terangkan fa'il dulu. Maf'ul bihi belum lagi. Fa'il dulu insya-Allah. Ibu Asimah ya. Akan baris atas ke? Tak semestinya. Kebiasaannya baris atas tapi tak semestinya Ibu Asimah ya. Macam tu. Okey, bagus. Soalan yang bagus Ibu. Kita teruskan. Tadi saya dah bagi kalau fa'ilnya mufrad ataupun fa'ilnya musanna. Bagaimana pula kalau fa'ilnya ramai? Okey. Masih yang sama, masih contoh allama juga. Masih contoh allama, tetapi kita nak gunakan fa'ilnya jamak. Ibu ayah, apa jamak kepada al-muallim? Jamak kepada al-muallim adalah al-muallimuna. Al-muallimuna. Okey, begini. Ibu ayah, ketika jamak, kita tambahkan waw nun di belakang. Al-muallim, seorang guru lelaki. Al-muallimani, dua orang guru lelaki. Al-muallimuna dengan tambah waw nun selepas mim. Waw itu memberi makna jamak. Untuk isim jamak ni, waw itu yang bagi memberi makna jamak, bilangan ramai. Jadi boya al-muallimuna, para guru lelaki. Al-muallimuna, para guru lelaki. Maknanya sekarang ibu ya, fa'il sekarang ni adalah jamak. Jamak muzakkar salim. Bila jamak muzakkar salim menjadi fa'il, dia mesti dengan waw. Saya ulang ibu ya. Bila jamak muzakkar salim, dia jadi fa'il mesti dengan waw. Okey ibu. Ibu ayah dengar saya pesan ya. Antara ibu ayah mungkin ada yang baru ikuti pengajian. Baru kawan-kawan ajak ke apa ke. Kemudian ibu dengar pula maf'ul tu apa benda pula. Fa'il tu apa pula. Dah jadi blur. Lepas tu kata bahasa Arab susah. Itu salah, sangat-sangat salah, tak betul. Pasal apa? Pasal saya dah pesan daripada ibu ayah, kalau ibu ayah masuk lambat macam ni, baru masuk ke ataupun contohnya baru diperkenalkan, ibu ayah saya dah sediakan pengajian untuk daftar pengajian, belajar daripada peringkat pertama, daripada asas, daripada zero, masuk grup tu. Ustaz, yurannya RM100 lah mahal. Okay, kalau kita rasa mahal, jangan belajar bahasa Arab terus. Kan, kalau anak ke kita daftar belajar memandu pun dah 1,000 lebih, boleh je, tak ada masalah. Nak belajar bahasa Quran, bahasa syurga, ya, kita nak semuanya ikhlas. Tak nak macam tu, tak nak berkorban, kena korbankan. Kalau bila ada pengorbanan, ada komitmen. Biasa yang belajar free ni, dia yang belajar pun acuh tak acuh, tak nak macam tu. Kalau kita ada komitmen, kita bayar, kita rasa rugi kalau kita tak sungguh-sungguh. Macam tu ibu ayah. Jadi kalau siapa yang baru join pengajian dan dia tak faham, dan dia belum lagi join pengajian Shorof Al-Muftahi peringkat pertama, belum lagi join pengajian Nahu Al-Muftahi peringkat pertama, dia kena join dulu, insya-Allah ya. Okey. Jadi ibu ayah, saya ulang balik kat sini. Fa'il ni kita akan belajar dalam Nahu Al-Muftahi peringkat pertama. Cuma kita tak belajar lagi, saya dah sentuh dulu. Supaya apa? Supaya ibu ayah nanti bila belajar, dapat audio syarah tu, ibu ayah akan lebih faham insya-Allah. Biasakan dengar apa itu fa'il, apa itu maf'ul bihi insya-Allah ya. Okey, bagaimana pula ibu ayah? Bagaimana pula kalau fa'ilnya muannas? Muannas macam ni kalau muannas. Okey, al-muallimu seorang guru lelaki kan? Kalau fa'ilnya seorang guru perempuan, maka fi'il dia pun kena baca macam ni.
Fi'il madhinya kena baca Okey. Kita kena tambah ta marbutah di belakangnya. Kena tambah ta marbutah di belakangnya. Saya bagi lain pula perkataan. Al-Qur'ana. Allamat al-muallimatu al-Qur'ana. Allamat al-muallimatu al-Qur'an. Ibu ayah tengok. Sekarang ni fa'ilnya muzakkar ke muannas ibu ayah sekarang? Fa'ilnya muzakkar ke muannas? Muannas. Maka fi'il madhi kena ikut muannas juga. Kena baca allamat. Ta tu memberi makna muannas untuk fi'il madhi. Allamat al-muallimatu al-Qur'ana. Allamat al-muallimatu al-Qur'ana. Okey. Bagaimana pula ibu ayah? Kalau dia muannas tapi dia bilangannya dua. Akan jadi macam mana? Okey, boleh tengok saya buat. Okey. Allamat al-muallimatani al-Qur'ana. Sekarang ni fa'ilnya dua orang guru perempuan. Maka fi'il di depan, fi'ilnya mesti digunakan fi'il muannas kerana fa'ilnya muannas. Dan ibu ayah ketika mana al-muallimatani dia isim musanna kan? Isim musanna betul? Bila dia isim musanna ibu ayah, maka isim musanna bila dia jadi fa'il dia mesti ada alif. Cuma untuk perempuan jadi al-muallimatani. Kalau lelaki al-muallimani, perempuan al-muallimatani, dua orang guru perempuan. Jadi ibu ayah kita nak kata apa? Allama al-muallimatani ke? Salah. Kerana fa'ilnya muannas, fi'il pun kena ikut muannas. Maka kita kena baca allamat al-muallimatani al-Qur'an. Itulah ibu ayah, allamat al-muallimatani al-Qur'ana, begitu. InsyaAllah ibu ayah ya. Okey. Sekarang ni ibu ayah, soalan saya, ibu ayah cuba buat jamak pula. Al-muallimatani itu musanna. Cuba ibu ayah buat jamak pula. Jamak. Dan tulis jawapannya dekat handphone ni. Tulis sempurna, ayat sempurna. Telah mengajar oleh para guru perempuan akan Al-Quran. Tulis dengan sempurna. Kalau boleh baris lagi bagus. Kalau tak boleh dalam Arab, dalam Jawi, dalam Rumi pun tak apa. Tapi ibu ayah pastikan eja dengan betul lah. Sempurna ibu ayahnya. Cuba buat. Siapa nak buat? Try. Saya tunggu ya. Ibu ayah buat dengan tenang. Jangan segan-segan ya ibu ayah. Kita belajar ni jangan segan. Jangan segan nanti orang tengok jawapan saya lah, apalah. Biarlah salah pun. Tak ada orang nak marah pun ibu ayah. Saya tak marah pun. Yang penting ibu ayah belajar. Cuba. Usaha lagi dan lagi. Dulu saya belajar, saya antara pelajar paling tua. Masuk madrasah pondok, masuk lepas SPM. Yang lain semua masuk lepas PSR. Saya masuk lepas SPM. Kalau ada yang bayar saya pun semua dah hafiz Quran dah. Saya masuk lepas sekolah sekular. SPM, bidang sains. Baru saya masuk pondok. Jadi kalau salah, benda biasa ibu ayah. Benda biasa, tak ada apa nak malu lah. Saya tunggu. Ibu Nurhana, alhamdulillah. Okey. Tulisannya dah betul. Alhamdulillah Ibu Nurhana. Okey, tulisannya betul dah. Okey, Ibu Syariza tolong tuliskan dia punya Rumi. Macam itulah ya. Allamat al-muallimatu al-Qur'ana. Okey, ibu ayah cukup. Cukup. Yang tengah type dah stop. Yang tengah type stop, jangan hantar pasal jawapan dah betul dah. Ibu ayah tengok jawapan Ibu Nurhana dan juga jawapan Ibu Syariza dah betul. Allamat, ta tu matikan. Allamat, ta tu matikan. Al-muallimatu dengan baris depan tanpa tanwin.
Al-muallimatu, bukan al-muallimatun, bukan. Al-muallimatu al-Qur'ana. Jadi Ibu Syahriza dah bagi jawapan, Ibu Nurhana dah bagi jawapan dalam bahasa Arab, Ibu Syahriza dah bagi jawapan dalam Rumi, betul. Masya Allah, tabarakallah. Okey Ibu ya. Siapa yang betul, komen betul. Siapa yang salah, beritahu salah kat mana. Ha. Ibu Asimah betul, Haji Nasir betul. Yang lain betul insya-Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Okey, tahniah Ibu Ayah semua, Masya Allah. Okey. Ibu Ayah, saya bukan suka bebel, saya tak suka bebel, tapi saya nak cakap lagi dan lagi. Ibu Ayah, bahasa Arab ni, dia bukan tengok pada pandai tak pandai tu Ibu Ayah, dia tengok pada minat. Nak betul-betul nak faham bahasa Quran ni, dia tengok pada minat. Kalau dia bukan tengok pada acah-acah belajar ataupun semangat tak semangat belajar, tak, dia tengok pada minat. Siapa yang minat sungguh-sungguh, walaupun asalnya dia tak faham, tapi dia minat, Allah Ta'ala akan buka kefahaman dia. Tapi kalau dia sekadar ikut kawan, sekadar nak tahu, ya, kalau dia tak ada pun kesungguhan dia apa nak faham Quran ke apa ke, mula tak faham sikit, dia akan down. Tengok orang ni semua betul, aku salah. Dia pun mula down, lepas tu tak nak belajar. Ibu-ibu bukan saya tak tahu, antara ibu-ibu ada yang selalu salah. Ada ibu-ibu selalu salah. Dan banyak bertanya. Ibu-ibu macam ni walaupun zahirnya nampak macam sedikit lambat kefahaman, tapi hakikatnya ibu-ibu beginilah yang akan buat saya bertambah semangat nak mengajar. Pasal apa? Saya nak bantu sungguh-sungguh. Saya nak bantu ibu-ibu yang semua faham. Jadi ibu ayah, kalau setakat siapa yang tak faham tadi tu, tak faham, terus down, terus tak nak belajar, terus tak nak ikuti live, ataupun ada masa tapi tak nak ikuti pasal apa? Pasal tak faham lah. Siapa rugi? Saya tak rugi pun. Ibu ayah yang rugi. Allah Ta'ala dah buka peluang. InsyaAllah. Okey ibu ayah. Maaflah bebel sikit. Okey betul tadi ya. Alhamdulillah. Allamat al-muallimatu al-Qur'ana. Tanya ibu ayah. Okey sekarang ibu ayah tengok saya buat. Okey tengok saya buat ni ya. Maksudnya ketika mana dia jamak muannas salim, ketika mana dia fa'il, dia mesti dengan baris depan. Al-muallimatu tadi. Okay. Jadi boleh tengok ya, saya kata kalau isim tu isim mufrad, kalau isim tu isim mufrad dan dia isim mufrad yang kata nama khas yang bertanwin. Apa contoh kata nama khas yang bertanwin? Ibu ayah, siapa ada mustawa 1 buka nota 2. Siapa ada buku mustawa 1 buka nota 2. Siapa yang tak ada, yang baru join dalam 2-3 hari ni, tak ada lagi, tak apa. Lepas daripada kelas ni, minta saya mesej saya, personal saya akan bagi di dalam grup. Jadi siapa dalam grup tu belum print, boleh print, percuma je. Di luar saya jual RM15 satu. Okey ibu ayah, siapa dah buka mustawa 1 nota 2, tolong komen dah. Mustawa 1 nota 2. Okey, itu kan nama-nama kan, nama-nama khas kan. Okey, bagus ibu. Okey ibu ayah tengok, dalam nota 2 tu, ada kan nama-nama yang bertanwin? Ada nama khas bertanwin, ada nama khas yang tidak bertanwin, betul? Ada nama khas bertanwin, ada yang tidak bertanwin. Okey. Kalau yang bertanwin, contohnya Zaidun, Muhammadun, Aliyun, Hasanun, contohnya kan? Itu semua ketika mana dia menjadi fa'il, ketika mana dia fa'il kena baca dengan tanwin baris depan lah. Contoh, Zahaba Zaidun ilal masjid. Zaid telah pergi masjid. Zaidun tu kena baris depan bertanwin kerana dia khas. Kata nama khas yang bertanwin. Ada tak kata nama khas? Dia kata nama khas, kata nama manusia contohnya, tapi dia tak bertanwin. Saya ada bagi kan? Ada Ahmadu, Luqmanu, Umaru, dan beberapa yang lain. Hamzatu. Semua kata nama khas ini, ketika mana dia jadi fa'il, dia tetap tidak bertanwin, tapi dia kena baris depan. Dia kena baris depan. Contoh saya kata, ibu dengar saya kata, Zahaba Ahmadu ke Zahaba Ahmadun ilal masjid. Zahaba tu fi'il. Fa'ilnya Ahmad. Siapa yang buat perbuatan pergi? Ahmad yang buat perbuatan pergi. Ahmad tu jadi fa'il. Jadi Zahaba Ahmadun ke Zahaba Ahmadu. Mana betul? Pertama ke kedua yang betul? Yang betul pertama ke kedua? Kedua, ke Azliza salah dengar ke? Tak perasan ke?
Pertama saya kata zahaba Ahmadun. Kedua zahaba Ahmadu. Pasal apa? Ahmad adalah kata nama khas yang tidak bertanwin. Kak Azizah jelaskan tadi insya-Allah boleh? Ahmadu kata nama khas yang tidak bertanwin. Nak tahu macam mana? Tengok buku yang saya bagi tu, Mustawa 1 tu, Ahmadu saya bagi tidak bertanwin. Okey, boleh insya-Allah. Jadi ibu ya, contoh saya bagi contohnya. Contoh zahaba, okey. Zaidun. Zaidun saya bagi dengan tanwin. Zaidun contoh kata nama yang bertanwin. Okey, ataupun okey. Saya bagi contoh lain. Sekejap ya. Ataupun Ahmadu. Okey. Nampak tak saya bagi? Zahaba Zaidun. Zaidun tu contoh kata nama khas yang bertanwin. Dia ada namanya alam. Alam tu kata nama khas alam. Tapi saya tak nak bebankan Ibu Boyah dengan pelbagai istilah-istilah ni dulu. Cukup Ibu Boyah tahu kata nama khas bertanwin. Satu lagi Ahmadu kata nama khas yang tidak bertanwin. Okey. Ni ada Ahmadu tu ada pula namanya isim ghair munsharif namanya ataupun mamnu' min as-sarf. Tapi saya tak nak bebankan dengan kalimah-kalimah itu. Sekarang ni masih permulaan. Jadi Boyah, Zaidun contoh fa'il yang isim mufrad bilangan tunggal dan dia kata nama khas bertanwin, maka dia kena dengan baris depan Zaidun. Ahmad adalah kata nama khas yang tidak bertanwin, maka bila dia fa'il dia Ahmadu sahaja. Dia dengan Ahmadu sahaja. Okey. Contoh isim juga dia mufrad dia bilangan tunggal tapi bukannya nama khas, bukan kata nama khas. Bukan kata nama khas. Dia bukan kata nama orang, manusia contohnya. Contohnya apa? Kita masukkan alif lam. Alif lam. Okey. Contoh saya bagi muallim. Apa dia muallim? Seorang guru lagi tadi kan? Muallim. Asyik muallimnya tukarlah muwazzif. Muwazzif. Saya tambah lagi perkataan ni buat ya. Muwazzif. Muwazzifun. Apa dia muwazzifun? Muwazzifun pula. Muwazzafun. Muwazzafun, maaf. Muwazzafun. Sekejap ya. Apa dia muwazzaf ibu? Apa dia muwazzafun? Apa dia muwazzafun? Siapa tahu apa dia muwazzafun? Tak tahu ke? Siapa yang pernah belajar? Tak pernah belajar ibu. Ini sekolah ni, kalau pelajar sekolah di antara pekerjaan yang diorang semua kena tahu. Pegawai muhasibah, betul. Muwazzaf maksudnya pegawai, ya. Pegawai. Okey. Pegawai. Muwazzaf seorang pegawai lelaki. Okey. Contoh saya kata zahaba al-muwazzafu ila al-idarah. Zahaba telah pergi al-muwazzafu. Dia seorang isim mufrad, bila dia jadi fa'il biasanya ada alif lam lah. Kalau dia bukan asalnya kata nama umum, kata nama yang umum, bila kita nak jadikan dia fa'il biasanya masukkan alif lam, biasanya. Tak wajib tapi biasanya. Maka muwazzafun seorang pegawai lelaki. Kalau saya nak kata seorang pegawai lelaki telah pergi ke pejabat, zahaba, saya tulis zahaba al-muwazzafu ila al-idarah. Idarah ni pejabat. Al-idarati ila al-idarati pejabat. Okey. Zahaba al-muwazzafu ila al-idarah. Maka ibu ya, al-muwazzaf ini adalah asalnya kata nama umum, isim nakirah, kata nama yang umum. Tapi bila jadi fa'il biasanya kita datangkan alif lam. Dan bila dia fa'il, dia isim mufrad, dia isim yang bilangannya menunjukkan seorang, maka dia dengan baris depan. Bila dia fa'il, dia dengan baris depan. Okey. Maka ibu yang saya bagi, boleh tengok. Ya.
Saya kena hati kalau saya salah tulis sikit je dah lari habis dah. Okey, nampak tak saya bagi 3 contoh tadi. Zaidun contoh untuk kata nama khas yang bertanwin, maka dia kena baris depan. Ahmadu contoh isim mufrad tapi dia kata nama khas yang tidak bertanwin, kita panggil ghair munsharif. Jadi kata nama khas yang tidak bertanwin, bila mana dia jadi fa'il, dia tetap baris depan tapi tak boleh ada tanwin lah. Ahmadu, begitu. Tengok pula pada kata nama yang asalnya kata nama yang umum, kemudian kita masukkan alif lam. Okay, kalau kita kata muwazzaf saja seorang pegawai. Kalau al-muwazzaf pegawai itu, seorang pegawai itu, ataupun seorang pegawai itu saja. Ada itu, ada inilah. Jadi al-muwazzafu telah pergi oleh pegawai itu. Okey, al-muwazzafu dengan alif lam. Dia isim mufrad kan? Ketika mana dia jadi fa'il, maka dia tetap dengan baris depan. Cuma bila ada alif lam begini tak boleh ada tanwin. Tak boleh baca al-muwazzafun, salah. Al-muwazzafu saja. Baca al-muwazzafun, salah ibu ayah ya. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang ni macam mana saya nak bagi contoh untuk perempuan pula, untuk perempuan. Okey. Tengok saya bagi terus ya. Contoh saya nak bagi contoh kata nama perempuan yang ada tanwin. Apa contoh ibu ayah? Ibu ayah tahu tak? Contoh nama perempuan yang ada tanwin. Apa dia? Kita bagi satu ibu ayah. Kata nama khas untuk perempuan tapi dia ada tanwin. Kalau Halimatun salah, Mariyatun salah, Hindun betul. Kalau ustaz salah ke? Hindun salah ke? Apa ni? Halimatun salah. Fatimatun salah. Halimatu betul, Halimah saja ataupun Halimatu. Halimatun mesti ada belakang tu sambungan apa-apa yang ada alif lam nun. Fatimatu boleh insya-Allah ibu ya. Tak, Fatimatu itu contoh yang betul ibu Syahrizah. Saya nak contoh kata nama khas yang memang bertanwin. Ibu Kak Nurlizan betul, Hindun. Zaitun bukan Ibu Murni. Haji Nasir, saya kata nama perempuan, Sami'un nama perempuan ke? Saya kata nama perempuan. Okey, fokus saya semua tolong fokus ibu ya, fokus. Okey. Jadi cukup saya ambil yang Hindun saja ya. Yang ni terima kasih di atas percubaan. Saya ambil yang Hindun saja. Hindun ni nama perempuan. Hindun memang ada tanwin. Okey, ibu ya, Hindun. Okey, Hindun satu. Kejap lagi saya saya send nanti ibu yang nampak contoh saya bagi. Kalau nama perempuan yang tak ada tanwin banyaklah. Memang saya kata dalam pengajian saya kata kalau nama perempuan ni boleh kata 95% nama perempuan tak ada tanwin. Kalau Fatimah, kalau nak bagi baris Fatimatu bukan Fatimatun. Kalau Halimah bukan Halimatun tapi Halimatu. Kalau Sa'adah tu ibu Sa'idah. Kalau nak bagi baris Sa'idatu bukan Sa'idatun, salah. Pasal dia nak kata nama khas. Cuma ada sedikit saja kata nama khas untuk perempuan yang bertanwin, tak banyak, antaranya Hindun. Okey. Jadi ibu Syahrizah bagi Fatimatu contoh bagi kata nama perempuan, kata nama khas yang tak bertanwin. Fatimatu begini. Okey. Nanti bila saya enter, ibu yang nampak contohnya. Dan tadi saya bagi al-muwazzafu kan? Al-muwazzafu. Kalau seorang pegawai perempuan, al-muwazzafatu. Al-muwazzafatu tambah ta marbutah di belakang. Okey, ibu tengok. Ini semua adalah contoh fa'ilnya isim mufrad. Contoh fa'ilnya adalah isim mufrad. Sama ada isim mufrad tu kata nama khas yang bertanwin, contohnya Hindun. Ataupun kata nama khas yang tidak bertanwin, contohnya Fatimatu. Ataupun kata nama yang asalnya umum, kemudian dimasukkan alif lam, al-muwazzafatu. Jadi ya, itu semua kita panggil fa'il. Fa'il bila fa'ilnya semuanya mu'annas, Hindun, Fatimah, al-muwazzafah semuanya mu'annas, fi'il kena ikut mu'annas. Maka kita tak guna zahaba, kita guna zahabat. Ini fi'il madhi lah, zahabat.
Kalau fi'il mudhari', Ibu ya, kalau fi'il mudhari' macam mana? Okey, tengok saya bagi. Okey. Kalau tadi saya bagi zahaba Zaidun Ahmadu al-muwazzafu, contohlah ya. Zaidun ataupun Ahmadu ataupun al-muwazzafu itu fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari' kita guna yazhabu. Fi'il mudhari' yazhabu Zaidun ataupun yazhabu Ahmadu ataupun yazhabu al-muwazzafu. Kalau muannas tadi zahabat Hindun ataupun zahabat Fatimatu ataupun zahabat al-muwazzafatu. Kalau fi'il mudhari' nak tukar macam mana? Untuk muannas jadi tazhabu. Tazhabu Hindun, tazhabu Fatimatu, tazhabu al-muwazzafatu. Okay, jelas itu semua fa'il bentuk mufrad. Ibu ayah saya nak buat pula fa'ilnya dua orang. Dua orang. Okey. Tengok saya buat. Ya. Okey. Dia sensitif, salah tekan je dia lari. Sekejap ya. Ibu ayah tengok saya bagi. Kalau fa'ilnya musanna, fa'ilnya dua orang, kita kena datangkan isim tu datangkan dengan makna dua lah. Jadi kalau Zaidun, seorang Zaid. Kalau dua orang nama Zaid, Zaidani. Zaidani. Tak tahu lah kalau Zinedine Zidane tu kan, dia udah Zaidani ke Allah Alam lah kan. Zinedine Zidane, tahu tak ibu? Kenal tak ibu ni? Siapa? Itu pemain Perancis tu. Pemain bola sepak. Dia Islam tu. Zinedine tu Zainuddin. Zidane tu tak tahulah. Ya. Jadi kalau dua orang nama Zaid, Zaidani. Kalau dua orang nama Ahmad, Ahmadani. Ahmadani. Kan? Kalau dua orang pegawai lelaki, al-muwazzafani. Nampak? Sekarang ni fa'ilnya berapa orang? Semuanya fa'il adalah musanna. Fa'il semuanya adalah musanna. Dua orang. Bilangan dua. Dan bila fa'ilnya bilangannya dua, maka ibu ayah, fa'ilnya isim musanna, isim menunjukkan bilangan dua, maka dia mesti dengan alif. Mesti dengan alif. Tak boleh dengan ya nun. Tak boleh baca. Walaupun dengan ya nun pun dua orang. Contohnya Zaidani, dua orang Zaid. Zaidaini pun dua orang Zaid. Ahmadani, dua orang Ahmad. Ahmadaini pun dua orang Ahmad. Al-muwazzafani, dua orang pegawai lelaki. Al-muwazzafaini pun dua orang pegawai lelaki. Walaupun dengan ya nun pun makna dua, tapi kalau dia fa'il dia mesti dengan alif saja. Boleh boleh jelas semua insya-Allah setakat ni? Jelas tak? Siapa jelas, komen jelas insya-Allah. Okey, Ibu Zabidah, Haji Nasir jelas, Haji Rahila jelas. Okey, Ibu Asimah jelas insya-Allah. Ibu Nurhana jelas. Lagi ibu-ibu ni saya nak tengok ibu-ibu yang jarang komen. Macam mana ibu-ibu yang jarang komen? Faham ke tidak faham? Ibu Nurizah daripada Perak ni jarang sangat komen, jarang sangat cakap apa-apa ni. Ibu Nurizah. Mana Ibu Nurizah? Tolong Ibu Nurizah komen, jelas ke tak faham? Ibu Nurizah kena bersuara, saya nak tengok komen. Tunggu komen Ibu Nurizah. Yang lain pun komen juga Ibu. Ibu Zanita, Ibu Mariam ada, masya-Allah. Lagi yang lain? Mana Ibu Nurizah ni? Ke Ibu Nurizah tengah rakam. Haji Saiful Bahari ada pun, Ibu Zahra ada pun. Yang jarang-jarang komen ni. Ibu Nurizah ni masya-Allah, ibu yang di Singapura. Yang lain ibu ayah macam mana? Siapa lagi yang nanti saya sebut nama nanti. Saya nak cek ni. Siapa lagi ada sekarang ni? Abang Fizul baru join, faham ke? Ibu Habibah, Ibu Fatimah, Ibu Hazah baru join. Ibu Hazah, macam ni Ibu Hazah? Umijah faham tak? Ibu Dayina faham ke? Okey, yang lain saya kena cek dulu ya. Ibu Nurjah,
Haji Ramli jangan komen. Haji Ramli. Prof Rohela insya-Allah faham ke? Prof insya-Allah faham lah. Prof tak payah komen tak apa. Okey, Ibu Kulsum Zaidani Dozaid, betul Ibu. Ibu Kulsum Zaidani Dozaid, maksudnya ya telah pergi kebetulan dua-dua nama Zaid. Dua-dua nama Zaid maka jadi Zaidani lah. Untuk musanna Ibu Syariza, untuk musanna masih guna zahaba untuk fi'il mudhari'. Ya Ibu Syariza, betul. Untuk musanna bukan zahaba Ibu. Kalau fi'il mudhari' bukan zahaba, guna fi'il mudhari' punya lah Ibu. Tapi guna fi'il mudhari' yazhabu. Itu kita akan bincang lepas ni Ibu Syariza. Belum lagi, saya belum masuk lagi. Ibu Nuriza ikuti perkembangan. Dia bukan Ibu Nuriza, saya nak tanya faham ke tak faham. Itu soalan saya. Bukan ikut pengembangan ke tidak, faham ke tidak. Itu soalan saya. Ibu Nuriza faham tak? Kalau tak, okey faham. Itu je jawapannya. InsyaAllah Ibu ya, maaf ya. Ibu, saya memang tegas Ibu ya. Ibu ayah semua saya tegas. Soalan saya faham ataupun tidak, Ibu jawab faham ataupun tidak. InsyaAllah Ibu ayah ya, insyaAllah. Okey. Dia bagus Ibu ayah dalam pengajian ni mesti ada kontak di antara guru dengan pelajar. Pasal saya nak semua sekali yang dalam kelas ni faham. Okey. Jadi Ibu ayah saya teruskan. Sampai saya ambil balik contoh tadi. Ya. Okey. Tadi saya bagi contoh tadi. Zahabat Hindun ataupun Fatimatu ataupun Al-Muwazzafatu. Sekarang ni saya nak kata yang pergi itu telah pergi dua orang. Okey, sekarang ni cuba ibu-ibu ayah buat. Kata apa? Jawab dalam buku. Jangan jawab kat handphone, jawab dalam buku. Kalau dua orang jadi macam mana? Dua orang Hindun, dua orang Fatimah, dua orang pegawai perempuan. Cuba jawab dalam buku dulu. Nanti saya bagi jawapan dia. Kalau siapa dah komen dah ya? Siapa dah komen dah? Saya nak 10 orang. Kalau dah jawab, komen dah. Tadi saya bagi Zahabat Hindun, Zahabat Fatimatu, Zahabat Al-Muwazzafatu. Tukarkan kepada dua orang pula. Macam mana jadinya? Okey, Ibu Khadijah dah daripada Denai Alam, Masya Allah. Ibu Hajarah Hila daripada Bukit Beruntung. Okey dah, Masya Allah. Lagi Ibu ya? Ibu Zahara dah, Masya Allah. Ibu Kalsum dah. Ibu Nurhana dah 5 dah. Lagi 5 orang. Kak Azriza 6, Masya Allah. Ada masa lagi 10 minit ni. Ibu Syariza 7, Haji Nasir 8, lagi 2 orang. Ibu Asimah 9. Last, siapa? Ibu Hazah, Masya Allah. Ibu Hazah baru je pengajian hari tu. Dah, Masya Allah ya. Ibu Nursidah lelaki. Cukup sampai Ibu Nursidah saja ya. Try, tak apa Ibu, try. Saya suka Ibu try Ibu ya, try. Maksudnya bila Ibu respon, saya gembira sangat bila Ibu respon. Maksudnya Ibu kita bagi sokongan lah, Masya Allah. Kalau Ibu belajar, saya tanya semua Ibu diam, langsung tak komen, langsung apa buat tak tahu aja. Saya kecil hati sebenarnya. Saya kecil hati. Saya buat pengajian ni percuma aja. Apa salahnya respon? Tak salah respon Ibu ayah kan? Saya kecil hati. Kalau selalu sangat langsung tak ada reply ke apa ke, saya, alah Ibu ni sebenarnya dengar ke tidak ni? Memang kita sangat baik. Tapi bila Ibu respon, saya seronok sangat macam tu. Kita dua hala kan? Bukannya saya ngajar strict sangat pun. Okey Ibu, bagus. Inilah jawapannya. Zahabat Hindani, Zahabat Fatimatani, Zahabat Al-Muwazzafatani. Begitu Ibu ya. Haji Nasir, kenapa Haji Nasir bagi tu? Saya tak minta.
Okay, saya tegaskan balik. Haji Nasir mungkin tak perasan. Haji Nasir mungkin masuk selepas daripada itu. Ibu-ibu yang daripada awal-awal saya terangkan, kalau saya minta baru bagi. Kalau saya tak minta, jangan tulis apa pun. Boleh Haji Nasir? Ibu-ibu semua ambil tiba. Kalau saya minta, baru bagi. Kalau saya tak minta, jangan tulis apa-apa. Itu syarat saya. Supaya semua boleh fokus pada apa yang saya bagi saja. Boleh Haji Nasir? Tak apa, tak apa. Semangat Haji Nasir saya suka sangat. Masya Allah. Haji Nasir yang antara yang paling banyak bantu. Cuma macam saya pesan pada semua sekali, kalau saya minta, baru bagi jawapan. Haji Nasir punya tulisan betul ya? Betul. Zahabat Hendani ila idrah. Betul, tepat. Masya Allah. Cantik, terbaik. Okay, cuma saya fokus ini saja. Zahabat Hindani, Zahabat Fatimatani, Zahabat Al-Muzzafatani. Haji Nasir punya jawapan betul, tahniah. Jadi ibu-ibu lain macam mana, betul ke? Ibu-ibu lain sama tak macam saya bagi? Okay, siapa betul, komen betul. Siapa salah, komen salah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Betul, Alhamdulillah. Okay. Ada masa lagi sikit. Saya nak tanya ibu ayah. Ibu buat tazhabu, tak apa. Ibu buat fi'il mudhari' ya. Kita nak fi'il madhi. Ibu Azhar buat fi'il mudhari' betul. Betul Ibu Azhar, betul fi'il mudhari'. Tapi soalannya fi'il madhi. Maksudnya jawapan ibu betul tapi tak kena dengan soalan. Okey, tanah yang lain, masya-Allah tabarakallah. Okey. Last untuk latihan saja last. Ibu ayah, siapa yang hari ni dia banyak ulang kaji dan siapa yang hari ni dia banyak benda baru? Komen. Siapa yang hari ni dia banyak ulang kaji, siapa yang hari ni punya latihan dia banyak belajar benda baru. Saya nak tahu. Nak buat bancian, perbandingan berapa ramai. Okey, dah ramai dah ramai dah ulang kaji. Ibu saya baru okey. Tapi dah ramai ulang kaji, ya masya-Allah. Ibu Murni tak apa ibu ya, alhamdulillah. Masya-Allah, ramai yang baru. Jadi yang baru, ibu ayah yang baru ni ibu-ibu pastikan salin. Nanti bila Haji Nasir, ya masya-Allah Haji Nasir banyak pada Haji Nasir, masya-Allah tabarakallah. Haji Nasir dah masuk dalam YouTube nanti, ibu-ibu ayah dengar balik ya, dengar balik insya-Allah. Ada kelapangan masa. Banyak benda baru masya-Allah. Alhamdulillah, masya-Allah. Adik ulang kaji, ada benda baru, belajar benda baru. Syukur pada Allah Taala ibu ayah ya. Ibu kejap. Mak saya call wajib jawab. Kejap ya, mak saya call kejapnya. Mak saya terima call. Okey. Kalau mak call, semua kena batal. Dalam kuliah kat masjid pun kalau mak saya call, semua saya kena stop sekejap. Ibu ayah, okey? Alhamdulillah. Maka untuk latihan setakat ini saja. Tapi tak habis lagi. Ada masa lagi 5 minit. Kejap. Ibu ayah, saya nak tanya ibu ayah. Istilah-istilah dalam sembahyang contoh kan? Dalam sembahyang. Ibu ayah, kita Allahu Akbar. Apa nama perbuatan ibu? Allahu Akbar. Apa nama perbuatan tu? Takbiratul ihram. Ibu ayah, kalau kita ucap Allahu Akbar tu kita sebut takbir ke takbiratul ihram? Kalau kita ucap macam kita zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir kan? Mana datang takbirah pula tiba-tiba? Kenapa jadi takbiratu? Kenapa jadi takbirah dengan ta marbutah? Kenapa ejanya dan jadi takbirah dengan ta marbutah? Kenapa? Ibu ayah. Okey. Takbirah. Kenapa jadi takbirah itu ibu ayah? Kenapa jadi macam tu? Takbirah kerana ibu ayah biasa kalau datang ta marbutah tu ibu ayah, datang ta marbutah tu dia ada makna sekali. Ada makna satu. Contoh, malam paling mulia dalam seluruh tahun, satu malam yang paling mulia, apa nama malam itu ibu? Malam keagungan, Lailatul Qadar. Ibu, malam bukan lail saja ke malam? Malam kan lail. Kenapa jadi lailatu dengan ta marbutah pula tu, kenapa? Ibu-ibu, kalau ibu-ibu semayang malam, kita panggil apa? Qiyamul lailatul ke? Qiyamul lailah ke? Qiyam al-lailah ke dengan ta marbutah ke qiyamul lail? Kalau kita bangun malam tu, qiyamul lail ke ada tu? Ada ke mana-mana masjid? Malam ni kita buat qiyamul lailah ya? Ada ke tak ada? Qiyamul lail saja. Jadi apa tujuan ta marbutah dimasukkan pada takbiratul ihram, pada Lailatul Qadar? Okay. Ibu-ibu ayah nak tahu tak? Ada masa sikit lagi ni? Ada masa lagi 3 minit? Nak tahu ke tidak?
Okay. Kalau nak tahu, ibu ayah okay, dengan betul-betul insya-Allah ya, bagi fokus. Ibu ayah, kalau ta marbutah di antara tujuan ni kita tak belajar dalam audio syarah ni. Audio syarah saya tak bagi pasal tak masuk dalam silibus. Ini saya bagi kerana teringat. Rezeki yang belajar pagi ni rezeki lah. Dan rezeki siapa yang dengar balik dalam audio syarah, dalam YouTube nanti insya-Allah. Ibu ayah, di antara tujuan ta marbutah memberi makna sekali. Okey, atau memberi makna satu. Jadi takbir saja Allahu Akbar. Tapi kalau takbiratu satu takbir bukan Allah, 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 Allah. Asyik-asyik ulang Allah. Udahnya was-was tu geram pula tengok kan. Yang saya geram tu ibu bukan apa. Bila dia was-was tu, syaitan tu ganggu Allah, Allah. Bila imam rukuk dia takut terlepas rakaat. Contoh kan. Cepat-cepat dia dapat pula takbir Allah Akbar. Dapat terus. Pasal apa? Pasal dia fikir apa? Dia fikir takut kalau tak cepat rukuk dengan imam kan, tak masa-masa terlepas rakaat. Boleh je. Tapi daripada awal Allah berbelah-belah kali takbir. Ada saya jumpa. Kan? Geram juga kadang-kadang mengganggu kita semayang. Jadi bila kita takbirah dengan ta marbutah tu sekali je. Allahu Akbar. Dah habislah. Apa tujuan ibu Allahu Akbar tu? Tujuannya nak semayang kan? Untuk semayang maghrib kan? Pasal tu, sunat mazhab Syafi'i ini, sunat kita talafuz bin niyah. Melafazkan niat sebelum kita semayang. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin ma'muman Allah Ta'ala. Kalau dalam bahasa Melayu, nak menitah dalam bahasa Melayu, niat dalam bahasa Melayu, silakan. Sahaja aku semayang pada maghrib 3 rakaat makmum Allah Ta'ala. Kita dah lafaz tu, maka benda tu dah dekat dengan hati kita. Kita takbir Allahu Akbar, benda tu akan mudah melintas. Jadi sekali takbir aja, bukan banyak kali takbir. Sekali takbir, maka takbirah dengan ta marbutah. Al-ihram apa maksud al-ihram? Al-ihram maksudnya daripada haram. Al-ihram yang mengharamkan. Satu takbir yang bila kita takbir saja kita dah masuk dalam perbuatan, yang dalam perbuatan solat itu benda yang halal dah jadi haram. Benda yang halal di luar semayang dah jadi haram dalam semayang. Apa dia? Cakap apa-apa perkataan yang tak berkaitan dengan semayang. Kalau saja cakap Allahu Akbar, yang 3 orang semayang kan, seorang bersin Hashim, dia pun sebut Alhamdulillah, dia bersin Hashim Alhamdulillah. Betul? Kawan sebelah kata apa? Kawan sebelah kata, masa semayang mana boleh cakap? Dah batal dah. Seorang kata, nasib baik aku tak cakap. Dah semua batal. Pasal apa? Semua cakap dalam semayang. Kan? Jadi bila di luar semayang boleh lagi. Sebelum takbiratul ihram boleh lagi kita nak cakap ke apa ke. Ya? Nak batuk sesaja pun boleh, tak ada masalah. Tapi dalam semayang tak boleh dah. Pasal apa? Sekali takbir tadi itu telah mengharamkan benda-benda yang asalnya boleh buat tapi tak boleh buat dalam semayang. Jelas itu maksudnya. Kemudian kenapa namanya Lailatul Qadar? Kerana satu malam saja. Dalam setahun satu malam saja. Maka untuk memberi makna satu itu tambah ta marbutah. Satu malam yang penuh dengan kemuliaan. Sekarang itu saja faedah untuk tambahan kelas lepas daripada Nahu tadi, saya tambah sikit mengenai kalimah Lailatu dan juga kalimah Takbiratul Ihram. Boleh boleh insya-Allah? Jelas? Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Ibu Syima tanya. Kita jadi makmum, sebelum kita baca Fatihah, imam dah rukuk, kita ambilkan Fatihah kita ataupun ikut imam rukuk. Tengok keadaan lah, kalau ibu makmum muafiq ke ibu makmum masbuk. Tapi itu nanti kita jawab dalam kelas lain ibu ya, insya-Allah ya. Ibu Hashimah insya-Allah. Saya ada urusan sikit ni, insya-Allah. Ahmadiyah kita. Itu soalan apa ibu, nanti ibu tanya saya ni ya, insya-Allah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Afwan kepada ibu-ibu yang ucapkan syukran
Wa iyyak kepada ibu-ibu yang mengucapkan jazakallah, dan sama-sama kepada yang mengucapkan terima kasih. Ramai-ramai baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak.